KPM. Didik TV KPM. Wah, ni apa ni? Wah, cantik ni. Oh, ini pula. Ada guli ya. Ni untuk apa? Oh, ni permainan. Okey. Tak apa, saya cuba. Oh, mungkin kena letak dari sini kot. Okey. Ada lagi satu lah. Okey, tadi saya mula dekat sana, mungkin saya mula kat sini lah. Okey. Lajunya. Tapi kenapa bila saya mula dari sini, guli dia bergerak dengan perlahan kalau saya bandingkan dia bermula dari sini? Kenapa? Hai semua, dan hai Cikgu Zila. Hai. Cikgu, saya nak tanya berkenaan dengan apa yang saya buat tadi kan. Kenapa bila saya letak guli dekat sini, bermula dari sini, pergerakan dia adalah lebih perlahan berbanding dengan bila saya mula di tengah papan ni tu. Okey, hai Sean. Okey, jadi sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut. Ya, Cikgu. Okey, sebenarnya landasan ini adalah kita buat analogi lah. Landasan ini saya buat analogi sebagai konduktor. Okey. Seperti yang kita tahu, konduktor boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi guli tu melambangkan apa, Ego? Charge. Okey, charge yang melalui konduktor macam ni lah. Okey. Bagus. Ya. Okey, jadi kita punya plasticine ini Ya. diwakili oleh rintangan. Okey. Jadi kita boleh nampak tadi guli tu turun daripada satu titik atas ke titik yang bawah, betul? Ya, betul. Okey. Jadi itu bagaimana dengan panjang konduktor kita? Tadi tu, yelah, bila saya mula dekat sini, dia bergerak lagi lambat ataupun lagi perlahan berbanding dengan bila saya mula dekat daripada sini. Daripada separuh kan? Ya. Jadi maksudnya apabila kita punya konduktor lebih panjang, maksudnya rintangannya lebih, kalau kita tengok jumlah plasticine lebih banyak kan? Lebih banyak kan? Ya. Jadi kalau kita tadi Sean start daripada separuh, resistance tu lebih rintangan itu lebih sedikit, Ibu. Lebih sedikit. Jadi kalau charge itu mengalir dari satu titik lebih panjang ke satu titik, jadi rintangannya lebih panjang. Macam tu. Berbanding dengan kalau separuh. Ya, Cikgu. Tapi apa yang saya perhatikan juga, Ibu, yang saiz ataupun lebar papan ni, dia besar juga, Ibu. Ya. Lebar kita malarkan. Dalam kes ini cuma tadi kita buat manipulasinya adalah panjang konduktor. Jadi luas konduktor kita, luas kerata rentasnya ataupun diameternya adalah sama. Okey, baik. Dan saya perasan ini plasticine kan, ini adalah rintangan. Apa tu rintangan, Cikgu? Okey, bagus, soalan yang bagus. Okey, apakah itu rintangan? Okey. So rintangan adalah keupayaan sesuatu konduktor untuk mengehadkan atau menentang aliran arus elektrik yang melaluinya. Okey. Ia juga merupakan nisbah beza keupayaan V yang merentasi arus. Dan kita ada formula untuk rintangan. Apa dia, Sean? R sama dengan? Bukan. Itu adalah unit. Okey. Tadi yang R sama dengan V per I. V itu adalah apa, Ibu? Beza keupayaan. I adalah arus. Okey. Dan unitnya adalah ohm. Simbolnya adalah ohm, itulah omega. Okey. Baik, Cikgu. Okey. Jadi dah faham tentang rintangan? Ya, Cikgu. Tapi saya nak tanya kenapa Cikgu bawa yang pemanas air ni? Ini untuk apa, Cikgu? Cikgu nak masak air untuk saya ke? Okey. Jadi Sean, cerai elektrik ini digunakan untuk apa? Biasanya untuk memanaskan air kan? Ya, betul. Sean tahu tak macam mana cara cerai elektrik boleh memanaskan air di dalamnya?
Saya pun tak berapa pasti Ego, kalau saya nak terangkan tu susah pula Ego. Okey. Ya. Jadi kalau Syah boleh buka tak tengok dalam cerai elektrik ni ada apa? Saya buka Ego. Okey. Saya buka. Okey Ego, dalam ni kosong Ego. Tak ada air. Biasanya ada air kan? Ya, betul. Oh, okey, tapi saya tunjukkanlah kepada mereka yang ada kat rumah tu. Ini dia dalam dia. Ya. Tapi saya perasan cikgu ada macam gelong ke, ada macam benda besi dekat dalam. Jadi apakah nama benda besi yang berbentuk gelung itu? Namanya adalah elemen pemanas. Oh, elemen pemanas. Jadi elemen pemanas inilah yang memanaskan air yang terdapat di dalam cerai elektrik. Okey, tapi macam mana tu Ego? Ya. Kita ada apabila Sean nak panaskan cerai elektrik. Ya. Okey, Sean kena buat apa? Kena sambung pada electricity kan? Ya. Okey, jadi tenaga elektrik akan mengalir. Ya. Jadi apabila tenaga elektrik ini mengalir terhadap konduktor, terhadap elemen pemanas itu yang merupakan konduktor, jadi akan terhasil rintangan. Oh, jadi macam tenaga tu. elektrik tadi akan ditukarkan menjadi tenaga haba. Okey. Jadi sebab itulah dia menjadi panas. Okey. Tapi saya tak berapa faham Ego. Ada tak kita akan buat apa-apa untuk meningkatkan kefahaman saya Ego? Okey. Sean, cikgu nak tanya. Tadi Sean dah tengok dalam tu ada elemen pemanas yang betul. berbentuk apa tadi Sean cakap? Dia nampak macam bentuk hati lah, tapi dia berbentuk gelong Ego. Ya, berbentuk gelong kan. Cik, kenapa dia berbentuk gelong? Yang tu saya tak tahulah Ego. Kan? Okey, jadi kenapa berbentuk gelong? Jadi kita nak explore, kita akan belajar. Ya. Kita kena tunggulah sehingga akhir rancangan. Okey, saya rasa saya nak tahu juga, dan kepada mereka yang menonton juga nak tahu, anda kena tunggu seketika kerana kita akan berehat seketika sebab saya nak minum air Ego. Cikgu boleh masak air untuk saya Ego? Boleh. Okey, dan kita akan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. Nak ambil air ni. Didik TV KPM. KPM. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Zila. Ya, untuk mata pelajar kita pada hari ini iaitu fizik. Tadi saya dah kenyang dah minum air. Jom Cikgu, kita teruskan pembelajaran kita. Kita akan buat apa sekarang Cikgu? Okey, tadi Sean dah dapat gambaran sedikit sebanyak tentang rintangan dan panjang, betul? Ya, betul. Okey, daripada pemerhatian Sean macam mana tadi? Apabila panjang bertambah, bagaimana? Saya rasa semakin bertambah panjang wayar ataupun konduktor, semakin meningkat rintangan dalam konduktor tersebut. Betul. Okey. Jadi kita nak sahkan betul tak pemerhatian Sean itu tadi dengan menjalankan eksperimen. Oh, eksperimen. Okey, jadi ujian kaji ya. Jadi kita punya objektif adalah untuk mengkaji hubungan di antara panjang dawai dengan rintangannya. Ya, okey, baik. Jadi inilah eksperimen ini adalah eksperimen 3.2. Eksperimen ini terdapat di dalam buku teks. Oh, ada dah itu. Oh, okey, ya. Okey, eksperimen 3.2 yang terdapat dalam buku teks tingkatan 5. Okey, baik. Okey. Jadi sebelum kita menjalankan eksperimen, eloklah kalau kita baca satu persatu dan kita fahamkan dululah apa yang kita nak buat kan. Ya, Cikgu. Okey. Jadi yang pertama adalah kita akan tengok apakah inference-nya. Inference-nya adalah apabila rintangan sesuatu dawai rintangan suatu dawai bergantung kepada panjang dawai. Okey, ya. Okey, hipotesisnya adalah semakin panjang dawai, semakin besar rintangan dawai. Okey. Jadi dan tujuan kita mengkaji hubunganlah antara panjang dawai dengan rintangannya. Ya. Okey, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah panjang dawai? Ya. Okey. Bergerak balas adalah rintangan. Ya, Cikgu. Dan yang akan dimalarkan adalah diameter, kerintangan dawai dan juga suhu dawai. Okey. Okey. Jadi apakah radar dan bahannya? Ya. Okey, ada sel kering. Okey, bateri. Kemudian pemegang sel, Swiss, dawai penyambung, ammeter, voltmeter, clip wire, rheostat dan pembaris meter. Boleh tak Cikgu tunjukkan yang ada di hadapan kita, yang mana satu? So maknanya saya rasa yang ni adalah sel kering dia. Cikgu. Kita ada dua 1.5 volt.
Ini adalah emitter. Emitter, okey. Emitter dipasang secara sesiri. Okey. Kita boleh tengok radas punya rajah tu. Okey. Rajah 3.15. Ya. Okey, ada emitter. Kemudian ada voltmeter yang Okey. dipasang secara parallel. Secara selari tu. Selari, ya. Okey, ya. Ini adalah rheostat. Rheostat untuk Perintang boleh laras. okey, ya. Okey, untuk menetapkan arus yang mengalir di dalam litar kita. Okey, baik. Kemudian kita ada ini pembaris meter. Ya, ini untuk menentukan panjang dawai tersebut, ya? Ya, betul. Dan inilah joki untuk kita manipulate lah panjangnya nanti. Okey, baik. Okey, jadi itu adalah radasnya. Okey, ini adalah prosedurnya. Okey, mula-mula kita akan laraskan untuk mendapatkan panjang dawai bermula dengan bacaan-bacaan inilah. Ya. Okey, jadi kita tengok dulu sebelum kita melakukan eksperimen ini. Ya, cikgu. Okey, selepas kita habis nanti kita akan catatkan bacaan kita di dalam sebuah jadual. lah. Ya. Okey. Dan kita akan dapatkanlah bacaan rintangannya. Okey. Okey, menggunakan formula tadi tu. Yang tadi tu adalah arus R sama dengan bukan, beza keupayaan bukan, Ya. rintangan sama dengan beza keupayaan per ataupun bahagi arus. Ya, betul, bagus. Okey. Pelajar cemerlang ni. Okeylah cikgu, boleh je. Okey, dan Ya. kemudian kita akan plot graf. Okey. Okey, untuk mendapatkan hubungannya. Ya. Dan akhirnya kita akan membuat kesimpulan. Okey. Okey. Ya. Tapi sebelum kita mulakan, Sean, Ya, cikgu. Kita nak dapatkanlah dulu. Kita kena tahulah apakah langkah berjaga-jaga. Ya, cikgu. Saya baru je untuk nak buat- tanya. Ya. Bagus. Aha. Okey. Okey, jadi langkah berjaga-jaga kalau kita tengok di sini ada yang pertama kita kena pastikanlah Ya. bekalan kuasa atau switch itu dimatikan jika tidak digunakan. Ini adalah pentinglah untuk mengelakkan dawai kita menjadi panas. Ya, betul. Kenapa? Sebab apabila suhu tu panas, dia akan mempengaruhi bacaan kita kerana ya, betul. rintangannya nanti akan berubah. Sebab tu kita akan ataupun kita malahkan Ya. suhu dawai tersebut lah. Ya, betul-betul. Ya. Okey, kemudian kita mesti membaca emitter dan voltmeter dengan betul lah. Ya. Maksudnya mata kita ni mestilah berserenjam. Kalau saya baca dari sini tak boleh lah itu. Bacaan yang salah sebab dia macam terpesong kan. Tak boleh. Ya. Jadi Sean kena dekat sikit lah. Dengan berhadapan dengan emitter ataupun voltmeter Ya, lah. betul. Okey, baik. Okey, untuk mengelakkan ralat parallax. Ya. Okey, itu nama dia lah, ralat parallax. Dan akhirnya untuk Cikgu, sebelum tu cikgu, Ya. saya nak tanya sebab yang ni alat peralatan yang digunakan pun adalah agak sensitif ya cikgu? Ya, betul. Ya. Maknanya kita kena jaga-jagalah. Kita tak boleh main sentuh wayar ke apa-apa kan cikgu? Ya, dia memang sangat sensitif dan dia boleh mempengaruhi bacaan eksperimen kita nanti. Okey. Maknanya bila kita buat tu kita kena betul-betul berjaga lah. Jangan main letak mungkin siku terkena ke apa, tak boleh lah cikgu. Ya. Dan sebab nanti akan mengganggu penyambungan wayar-wayar ini. Ya, betul. Okey. Dan sebab tu langkah kita yang ketiga kena pastikan semua dawai penyambung disambungkan dengan ketat. Kalau okey. dia longgar-longgar nanti dia Tiba-tiba terputus kan ataupun Terputus. sebab dia macam separuh tersambung, mungkin arus elektrik dia pun tidak dapat mengalir dengan betul lah cikgu. betul, bagus. Okey. Okey, Ya. jadi clear? Saya rasa faham cikgu. Okey. Jadi mari kita mulakan eksperimen kita dengan Okey. mengambil bacaan Okey, kita cikgu. mulakan. Ya. So, Sean punya Saya di mana? akan ke sana cikgu. Ya. Untuk mencatatkan bacaan yang cikgu dapat lah. Okey, di Okey. sini pun okey. Ni ada pen marker. Okey, baik. So cikgu, berdasarkan jadual yang saya nampak di sini cikgu, panjang dawai yang kita akan ataupun berdasarkan jadual yang disediakan, saya nampak panjang dawai itu adalah daripada 10 cm, 20, 30, 40 dan seterusnya 50 cm. Okey, ya. So kita mulakan dengan panjang dawai Ya. sepanjang 10 cm Okey. Okey, kenapa cikgu tulis ada satu titik perpuluhan tu? Itu adalah sensitiviti alat kita, kepekaannya. So dia kepada satu titik perpuluhan Okey cikgu. Jadi, Kalau kita letak dua tak boleh lah cikgu. tak Yang ni tepat kita lah. tetapkanlah satu titik perpuluhan dia sajalah. sebab pembaris meter ni dia memang dia punya sensitiviti tu terhadap satu titik ya betul. perpuluhan saja. Ya betul. Okey, jadi kalau kita tulis dua tu tak boleh lah lah. cikgu sebab kita tak boleh ukur pun kan. Ya betul, tak boleh ukur pun sebab dia terlalu kecil. Ya. Okey. So kita mulakan dengan 10 Okey, so cikgu. cikgu ambil cikgu punya joki ni. Ya. Okey, so saya buat current tu emitter pada 0.3. Okey. Okey. So bacaannya adalah 0. Yang ini bacaan untuk arus ke cikgu? Arus 0.3 ampere. 0.3 ampere.
So saya letak 0.3 kat sini. Sifar perpuluhan 3. Okey cikgu. 0.5. Beza kupayanya 0.5 cikgu. Ya. Okey. Baik. Okey. Okey. Dan kita nak buat pengiraan dia sekarang ke nanti cikgu? Nanti je lah. Last. Okey boleh. Sekarang kita ke 20 cm cikgu. Okey, jadi kita kena apa? Oh cikgu, maknanya RS tu kita tetapkanlah kepada Yes, tu yang tadi kita kata kita tetapkan. Maaf cikgu, saya terlupa pula. So saya tuliskanlah terus 0.3 untuk semua cikgu. Okey, betul. So 0.6. Yang kedua cikgu, bacaan kedua. 0.6 volt. Okey, boleh. Baik. Macam mana Sean, okey ke? Saya rasa okey cikgu. Ke Sean nak try kat sini? Tak apa lah. Kita kena jaga jarak kan? Betul cikgu, SOP sentiasa kena ikut cikgu. Okey, kita dah ada 2 bacaan dah. Sekarang untuk 30 cm pula. 0.7. 0.7. Okey, baik. Oh. 7 dia macam ni lah. Okey. Kepada mereka yang menonton tu, saya nak minta maaf ya atas tulisan saya mungkin tak secantik untuk difahami, tapi saya rasa boleh lah cikgu. Boleh. Boleh kan? 0.8. 0.8. Baik. Dan terakhir 50. 50 cm cikgu. .9. 0.9. Okey. Okey, dah nampak macam ada dia punya corak kan? Ya, lebih kurang lah. Tapi sebagai seorang saintis, bukan seorang saintis, tapi kepada mereka, saya rasa cikgu, misal kata ya, untuk mendapatkan bacaan yang lebih jitu ataupun lebih betul, saya rasa biasanya untuk mendapatkan bacaan yang betul, macam mana kita nak buat yang ataupun lebih jitu kan? Ya, betul. Jadi sebolehnya kita ambil bacaan beberapa kali lah. Okay. Biasanya 3 kali lah. 3 kali Kemudian lah. kita dapatkan purata. Purata dia. Kan? Okey, baik. Okey, kalau boleh buat macam tu lagi bagus lah. Ya. Okey, jadi Sean boleh gunakan kalkulator? Okey cikgu, ya. Sekarang kita akan kira pula rintangannya berdasarkan formula yang kita yang cikgu berikan tadi. Ya, formulanya adalah R sama dengan V per I. Saya ada tulis dekat bawah, Sean. Dekat sini. Ya. Maaf, Okey, terlalu so kecil maknanya untuk kot. ni V bahagi dengan I iaitu 0.5 bahagi dengan 0.3, kita akan dapat 1.666666667. Cikgu, saya nak bundahkan kepada berapa titik perpuluhan? Okey, soalan yang sangat bagus. Ya. Jadi kita mesti untuk mengambil bacaan pengiraan minimum 2 titik perpuluhan. 2 titik perpuluhan. Maknanya untuk ni saya akan dapatkan 0.167. Okey? 0.5 bahagi 0.3 1.67. Okey. Betul? Betul cikgu. Okey, saya tuliskan di sini ya. 1.67. Kerana kita bundahkan kepada 2 tempat 2 titik perpuluhan ya. 2 tempat perpuluhan. Okey. Ya. Cikgu tengah kira yang lain. Lajunya cikgu. Okey. Okey cikgu. Saya teruskan dengan yang tak apa. ya. Sean pelajar cemerlang mesti pantas juga kan? Kita tengoklah cikgu siapa yang lagi laju. 2.00. Dan saya rasa kepada mereka di rumah ya yang nak juga menjalankan eksperimen ni, saya rasa kepada mereka adik-adik kita kan yang lagi muda, kalau anda nak jalankan eksperimen ni, pastikan anda ada ibu bapa ataupun orang yang lebih tua untuk membantu anda, kerana kita menggunakan arus elektrik itu. So, betul. boleh menjadi bahaya sekiranya kita tidak tahu bagaimana untuk menjalankan eksperimen ini. 2.3 lajunya cikgu. Okey. Lupa pula yang ni bukan touch screen ya. Tidak boleh menggunakan jari. Okey, 2.6. Okey. Cikgu tunggu saya. Maaf, cikgu. Tak apa. Ada lagi satu sini. Cikgu memang selalu tengok anak murid buat kerja. Okey, dapat dah. 3 perpuluhan. Bagus. Sifar. Okey, bagus Sean. Ya. Kalau Sean tengok cikgu memang ada tulis jawapan akhir tu kan 3.0 kan? Ya. Kalau cikgu tulis kat sini kat depan ni 3.0, 1 titik perpuluhan saja Tapi kalau ikutkan, betul ke tidak cara cikgu menulis titik perpuluhan ni?
Saya rasa mungkin tidak betul kerana dia tidak seragam, Igo. Ya, betul. Ya. Jadi kita punya titik perpuluhan tu mestilah seragam di dalam kolom jawapan kita. Maknanya kalau semua 2 titik perpuluhan tu, semua pun kena 2 lah, Igo. Ya, kena tak boleh 2. macam 3 ke 5, tak boleh lah. Tak boleh, dia kena seragam saja daripada awal hingga akhir. Ya. Jadi kalau 3.0 salah lah, kena tambah satu lagi. Okey, baik. Ini juga menunjukkan kejituan untuk sesuatu bacaan ataupun pengiraan kan, Igo. Sebab kita tunjuk juga dia punya titik perpuluhan dia. Titik perpuluhan je. Sebab pengiraan memang kalau dalam jawapan pengiraan yang bukan eksperimen ni pun memang pengiraan mesti minimum 2 titik perpuluhan. Dan tepatlah. Ya. Dan saya rasa pemerhatian saya lah, Igo, sebab selepas ni kita akan lukis jadual kan, Igo. Selepas ni je lah. Lukis Tapi graf. lagi kan. Plot graf. Bukan jadual, tetapi mengeplot graf, Igo. Tapi yang tu kita akan buat nanti. Tetapi saya rasa daripada sini pun, saya rasa bacaan dia pun nampak macam cantik kan, Igo? InsyaAllah. 0.5, 0.6, 0.7, 8 dan 0.9. Dan oleh itu kita pun dah dapat rintangan dia. Okey. Jadi selepas ini kita akan memplot graf. Jadi tapi kalau kita nampak dekat sini pun kita dah boleh nampak kan pattern tu kalau semakin panjang bertambah, kalau kita nampak situ rintangannya semakin meningkat, Igo. Macam tadi yang tadi permainan yang saya buat mula-mula tadi kan. Bully tu dia kan. bagaikan tu, tapi saya rasa untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi untuk memastikan bahawa eksperimen kita dapat mengaitkan ataupun mencari hubungan di antara panjang dawai dengan rintangan dia, kita kena lukis graf kan, Igo? Ya, betul. Tetapi sebelum tu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Siron dan juga Cikgu Zila. Baiklah, sebelum kita berehat tadi, kita dah jalankan eksperimen kan, Cikgu? Kepada mereka yang baru saja menonton, mungkin anda tak tahulah, mungkin terlepas juga. Kita akan terangkan baliklah ataupun terangkan semula apa yang kita dah menjalankan ataupun eksperimen apa yang kita jalankan. Eksperimen ini adalah untuk menguji apa, Cikgu? Tadi kita nak menguji antara panjang dawai, dan juga rintangan dawai. Jadi kita macam itulah, macam kita dah ada set eksperimen ini kan. Maksudnya kita gunakan joki, kalau cikgu guna joki ni. Maksudnya cikgu manipulasikan panjang dawai itu tadi. Ya, betul. Jadi ada berapa panjang dawai yang kita dah buat tadi, Syah? Kita dah buat kita dah buat 1 2 3 4 5, Igo, daripada 10 cm sehingga 50 cm dengan bukan jurang, tetapi beza dia adalah 10 cm untuk setiap panjang dawai tersebut. Jadi kita ada 5 bacaan sebab eksperimen pun memang biasanya di sekolah pun memang kita buat 5 bacaan lah kan. Cikgu, kalau saya nak cuba buat eksperimen ni, saya nak buat 10 bacaan, boleh tak, Ibu? Oh, bagus. Boleh lah. Kalau ada masa lah. Kalau ada masa lah. Sebab tu kalau dekat sebenarnya ini level sekolah kan. Tapi kalau kita di universiti kan, belajar di peringkat yang lebih tinggi, memang kita akan buat banyak bacaan. Dan ulang sebab ialah sebab tambah-tambah kalau berkaitan dengan elektrisiti ni memang bacaannya memang sensitif dan berubah-ubah. Jadi sebab tu yang tadi Sean ada sebutkan mendapatkan purata tadi tu. 3 kali kan, Ibu? Kalau nak buat 5 kali pun boleh, Ibu? Boleh, asalkan kita ada masa lah. Boleh. Tapi untuk hari ni sebab kita tak cukup, mungkin takut tak cukup masa, sebab tu kita menjalankan eksperimen sekali sahaja. Dan inilah bacaan yang kita dapat peroleh keputusan yang kita peroleh. Ya, betul. Dan kita pun telah mengira rintangan dia daripada formula yang diberikan untuk rintangan, iaitu beza keupayaan dibahagikan dengan arus. So, inilah yang bacaan ataupun keputusan yang kita dapat lah, Cikgu. Ya, betul. Jadi kalau kita nampak dekat keputusan kita ni tadi, masa kita menjalankan eksperimen ni, apakah pemboleh ubah yang kita tetapkan? Itu memang nampak kat sini, arus kan? dia. Arus tu kita tetap. Yang ini dah yang kita nampak daripada jadual lah, tetapi yang ada pada yang kat sini kita alat peralatan tu ataupun yalah, betul lah, peralatan eksperimen. Bahan eksperimen. Jadi maksudnya kita mesti malarkanlah suhu dia kan. Kemudian kita kena pastikan penyambung tu ketat semua. Ya, betul. Dan saya rasa jenis dawai yang digunakan juga adalah ataupun dawai yang sama. Kalau kita betul.
tukar-tukar dawai, mungkin bintangan dia berbeza sedikit pun masih akan memberi pengaruh ataupun akan mempengaruhi bacaan kita lah. beza keupayaan. So oleh kerana kita dah siap dah dengan jadual kita, apa langkah seterusnya cikgu untuk eksperimen kita? Okey, jadi kita dah tahu, nampak kat sini keputusan kita dah lengkap dah. Okey, alhamdulillah, bagus. Okey, kita nak memplot graf. Kenapa kita nak plot graf ni, Sean? Okey, saya rasa sebab mungkin kita daripada bacaan ni kita tak nampak sangat hubungan, sebab apa yang kita nak carikan daripada hubungan ni carikan daripada eksperimen ni adalah untuk menguji hubungan di antara panjang dawai dengan rintangan yang diperolehkan, cikgu. Okey, jadi kalau kita lukis graf tu, kita boleh nampaklah hubungan tu dengan lebih jelas lagi. Ya, betul. Okey. Jadi kalau buat eksperimen sains ni memang tak lengkap lah kalau kita ada keputusan tu saja, dia tak boleh baca kan. So kita mesti ada graf. Daripada graf itulah kita boleh menganalisa data. Macam sekarang kan, sebelum tiap-tiap petang kan kita ada graf yang dikeluarkan oleh siapa zaman sekarang. Tiap-tiap petang kita mesti nak tahu Kementerian Kesihatan Malaysia itu. Kan. Jadi daripada graf itu kita boleh tahu analisis tu. Itu yang pentingnya. Okey, jadi dah ready ke, Sean, untuk lukis graf? Saya dah bersedia, cikgu. Saya dah ada pen marker saya dengan pembaris pendek saya, cikgu. Biasanya saya bawa yang lagi panjang, tapi ini yang di antara yang pendek yang saya ada, cikgu. Dan apa yang biasanya kita perlukan juga kertas graf lah. Seperti yang cikgu tunjukkan pada skrin pun, cikgu pun ada graf, kertas graf. Okey. Soal ini, cikgu, saya nak tanya, cikgu, untuk melukis graf ni kena besar mana, cikgu? Kalau saya nak jimat kertas, cikgu. Kalau saya nak buat kecil macam ni, boleh ke, cikgu? Boleh lah. Baik kita gunakan yang besar supaya nampak dengan jelas. Dan saya rasa sebab untuk mendapatkan bacaan yang betul ataupun untuk kita nak labelkan pun nampak jelas lah kepada pemeriksa juga, bukan sahaja untuk kita, ya. Kemarin untuk melukis graf ni, sebelum ni kalau fizik kita ada 3 paper untuk SPM, paper 1, 2 dan 3. Dia paper 3 tu memang fokus untuk eksperimen lah. Ada 3 soalan untuk eksperimen, ada soalan untuk melukis graf sahaja. Jadi memang penting lah, kemahiran melukis graf ini memang sangat penting. Okey, tapi untuk sekarang kan dah silibus baru KSSM, kertas 3 yang soalan paper tu dah tak ditiadakan dan diganti dengan kemahiran. Tu yang kita mahir ni kan. Mahir. Betul. Untuk mengetahui cara-cara untuk menjalankan eksperimen. Ya, betul. Dan harap mereka yang menonton sekarang tu dapat mahir lah melalui program yang kita tunjukkan di sini. InsyaAllah. Okey, jadi boleh Okey. So jadi untuk daripada jadual ni kita kena plotkan sama ada paksi Y dengan paksi X. Paksi X tu untuk yang mana, cikgu? Okey. Jadi paksi X mestilah boleh ubah dimanipulasi. Jadi boleh ubah mesti yang mana? Panjang dawai. Okey, bagus. Okey, kemudian kita punya graf tu kalau ikut tadi daripada textbook tadi, buku teks itu arahannya adalah untuk melukis graf rintangan melawan panjang dawai. Telah diberikan dalam soalan tadi kan ada. Pelajar pun boleh merujuklah di buku teks. Kalau dekat rumah kan ada buku teks, boleh tengoklah sambil kita buat ni, tengok Abang Sean buat ni. Bolehlah buka buku teks tengok. Sambil-sambil buat sekali. Kita boleh bandingkan jawapan kita nanti. Okey. Seperti saya nampak, kita ada 5 bacaan. Mungkin sebelum saya melukis, saya kena kirakan tengok cukup ruang ke tak. Jadi apakah langkah yang pertama yang patut saya tahu sebelum saya melukis? Dah dapat jadual lah. Okey. Jadi betul lah macam Sean cakap, kita mesti kena kira lah berapa agak-agak. So kita ada 5 kan? 5 untuk paksi X dengan 5 untuk paksi Y. Saya rasa kalau saya mulakan kat sini pun 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Saya rasa saya mula kat sini lah, Igu. Boleh kan? 10 kan? 2 petak kan? 2 petak. Okey. Ya. Okey. Saya lukiskan garisan dulu. Boleh dulu. atas tu. Ya. Okey. Alright. Mak. Okey, tak apa. Itulah eksperimen gravity, tarikan gravity. Ya. Okey. Di sini, Igu. 2, 1, 2 macam ni, Igu. Okey. Saya rasa yang pentingnya juga untuk kita berikan ruang supaya kita kalau nak catatkan apa-apa kan, kita boleh letaknya di sana juga apa-apa yang kita nak catatkan. Oh, okey. Okey. Jadi bawah tu mesti paksi X kan? Jadi 50. Jadi mungkin Sean boleh ambil 2 petak besar daripada kiri 10. 1. Ada kat sini. Oh, ini saya boleh padamkan, Igu. Mungkin saya lukiskan garisan kat sini, Igu, sebab saya tanjak sikit. Okey. Boleh kan, Igu? Bukan maksud cikgu. Cikgu buat Okey, cikgu. Oh, macam tu. Okey. Oh, cikgu. Okey, tak apa. Saya buat macam ni, Igu. So, betul, Igu? ambil daripada hujung, takut tak muat.
Dekat hujung sini. Oh, hujung sini? Yes, yes. Oh, okey. Mungkin saya dah terlebih lah, Ego. Tak apa, nanti. Tak apa. Okey, saya padamkan balik, Ego. Sambung je. Tak apa. Boleh? Okey. Masih boleh? Daripada sini lah. Okey. Boleh. Okey, saya lukis balik, Ego, sampai hujung, ya. Okey. Okey, baik. Lepas tu pada hujung sekali, ya. Sini, ya, Ego? Yes. Okey. Okeylah. Saya rasa ini juga merupakan salah satu cabaran ya untuk melukis secara mendata ataupun secara menegak. Okey. Dah ada dah. Okey. Okey, so saya sekarang akan sekarang saya faham maksud cikgu. So 1 2 3 4 5 sampai hujung. Okey, lebih kurang macam tu ya. So di sini adalah 10 20 30 40 dan 50. Okey, dan bintangan dia adalah 1 hingga 3. Okey, 1 2 3. Okey, Ego. Saya rasa dah sama dengan cikgu ya. Okey, bagus. Ada garisan di sini. Dan patutkah saya rasa saya tak cukup ruang untuk tulis di sebelah tepi sini, Okey. tapi saya rasa boleh difahamkanlah yang ni adalah 3. Okey, saya cuba tulislah tapi mungkin mereka tu di rumah tu tak nampak sangat. 3 perpuluhan. Yang ni pun saya kena pada graf pun saya kena letak 2 titik perpuluhan ke 1 saja, Ego? Better 1 lah. 1 ya. Okey, boleh, Ego. Okey, baik. Okey, jadi kita labelkanlah kita punya paksi. Ya. Panjang dawai. Kita boleh tulis L saja pun boleh. Okey, sebab memang dah ada dalam jadual kan, Ego? L cm. Sini. L per cm. Okey. Okey. Rintangan R ohm. Okey, dah. Okey. Okey, baik, Ego. Alright. So far okey? Okey, Ego. Tapi yang ni saya kena letak tajuk untuk jadual ni, Ego? Baguslah kalau tulis lagi bagus. Boleh tulis rintangan melawan panjang dawai. Rintangan panjang dawai. Tapi tulisan saya kena tolong sila maafkan saya ya kepada mereka yang menonton tak dapat baca tu. Tapi tak apa, boleh nampak. Alright, cikgu. Okay. Dah Kosong, sedia. jangan lupa. Oh, ya betul. Okey, baik. Okey. Alright, jadi mari kita bersama-sama plot graf ni. Okey, boleh, Ego. So, untuk yang pertama adalah 10 cm. Saya mendapat rintangan dia adalah 1.67. Okey. So, maknanya yang ni kita ada 20. 1.5. 6. Okey, saya rasa di antara sini lah. So, dia lebih kurang kat sini. 1.5. 1.6. Di sinilah saya rasa lebih kurang di sini. Okey. Baik, itu yang pertama. Yang kedua pula adalah 20 cm. 2. Yang ni senang sikit. Di sini ya. Baik. Yang ketiga pula adalah 2.33. 2.123. Okey, baik. Di sini lebih kurang ya. Okey. 2.67. 5 6 dan 3.00 ataupun 3.00 di sini. Okey, cikgu, saya dah siap dari segi plot graf. Patutkah saya melukis garisan je, cikgu? Sekarang boleh? So dia akan start pada 0. Oh, daripada kosong, cikgu? Oh. Mungkin saya salah label ke? Cek 1.67 2 2.33. Betul kan semua? Saya rasa betul, Ego. Tapi dia kena mula daripada... Okey. Jadi kalau mungkin dia kita akan dapat berkadar maksudnya daripada paksi X tu kan.
Tapi kalau kita panjangkan lagi ke depan, mungkin dia akan dapat start daripada kosong lah. Okey, sebab ini dia agak kecil lah Ego, dia punya graf dia lah. Okey, baik-baik. Tapi daripada sini Ego, saya dah nampak dia punya garisan tu semakin panjang, semakin bertambah panjang dawai, semakin meningkat rintangan dia Ego. Inilah hubungan yang kita nak carikan. Ya, betul. Okey. Saya tunggu cikgu dululah. Bila cikgu dah lengkap dah. Oh, maknanya kita tak mulakan daripada sifar lain kosong. Kita mulakan daripada 1 Kita start je daripada kosong Sebab sepatutnya memang dapat start daripada 0 lah. Yelah. Saya rasa cikgu yang ni adalah betul. Kerana apabila kita melukis graf kan cikgu, dia kena seimbang dari segi kanan dan yang tak kanan kena dan kiri pun dia kena ada ni. So jadi kalau saya pun cuba untuk melukis, okey je dekat sini ya. Okey, dia di sini. Okey, itu dia Ego. Maknanya dia ada 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Ya, betul. Ya. Dan saya rasa mungkin juga salah satu faktor yang mempengaruhi nilai yang ada pada graf tu adalah sama ada kita mengulang eksperimen ataupun tidaklah untuk mengurangkan ralat manusia, kan cikgu? Ya, betul. Ya, nampaknya cikgu daripada graf ni apa yang kita boleh simpulkan? So kalau kita tengok graf ni, dia adalah graf penyesuaian terbaik lah, sebab dia ada satu bahagian titik yang kena dan ada 2 yang tidak kena di atas dan bawah kan. Okey, dan ianya bermula daripada kosong. Ya, cikgu. Okey, jadi ia bermula dari kosong, bermaksud betul lah kita punya hipotesis apabila panjang bertambah, maka rintangan juga adalah bertambah. Okey. Ya. Maknanya hipotesis kita disokong kan? Ya, betul, diterima. Okey. Okey, baik-baik. Saya nampak dari sini. Dan saya rasa daripada ni, kalau kita panjangkan lagi, dia masih akan bergerak ke atas disebabkan hubungan dia memang macam itulah. Bila semakin bertambah panjang dawai, semakin meningkat rintangan dia. Ya, betul. Okey. Okey, baik. Selain daripada kita mengulang eksperimen cikgu, apakah langkah yang lain yang kita boleh pastikan supaya bacaan kita sentiasa jitu ataupun okey, jadi macam tadilah yang Syaun bagi tahu tu ni, yang kita punya langkah berjaga-jaga. Okey, kita kena memastikan suhu tu adalah tetap, kita punya dawai penyambung tu juga adalah dawai penyambung tu adalah ketat. Okey, dan cara mengambil bacaan juga adalah perlu betul lah, mestilah current tu bacaan mata kita mestilah berserenjang dengan alat bacaan pengukur kita. Ya, betul. Dan saya rasa disebabkan ini bukan satu dunia yang sempurna, dia ada faktor-faktor lain yang juga akan mempengaruhi eksperimen kita lah. Tapi daripada apa yang kita lihat sini, memang betul lah apa yang cikgu sebutkan tadi. Dan kalau kita kaitkan pula dengan aktiviti yang dijalankan pada permulaan program ni, di mana memang nampak apabila guli tu tengah turun je. Kalau dia panjang, daripada titik yang atas sekali sampai ke bawah tu, maksudnya panjang tu bertambah kan. Jadi rintangannya juga adalah bertambah juga kan, berbanding kalau Syaun start melepaskan guli tu daripada titik tengah tu. Jadi apabila rintangan panjang tu berkurang, rintangan adalah berkurang juga. Okey. Dan saya rasa juga sebab macam cikgu sebutkan tadi kan, lebar ataupun saiz rintangan dia. Maknanya apabila kita tambahkan lebar dia sebab rintangan dia macam tadi kita guna plasticine kan, maknanya dia ada lebih ruang untuk arus mengalir ke cikgu. Betul. Okey, dia punya lebar tu kita fixkan. Kalau tadi tu kita punya maksudnya konduktor punya luas rata rentas ataupun diameter tu kita malarkan. So jadi samalah macam dalam kita punya eksperimen ini. Okey, baik. Cikgu, tetapi apakah aplikasi yang kita belajar ini, Ego? Aplikasi maksudnya? Aplikasi dalam kehidupan seharian kita. Okey. Tadi macam Syaun buat tadi, masa dekat awal tadi tu apa? Kita ada alat elektrik. Iaitu pemanas air, Ego. Tetapi sebelum kita pergi kepada aplikasi kehidupan seharian kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Sivan dan juga Cikgu Zila ya. Baru sebentar tadi kami telah pun selesaikan eksperimen yang menguji hubungan di antara panjang dawai dan juga rintangan yang dihasilkan oleh dawai tersebut. Ya cikgu? Ya, betul. Dan sebelum kita berehat tadi, saya ada tanya cikgu, apakah aplikasi rintangan dalam kehidupan seharian kita? Dan cikgu pun ada sebut ataupun cikgu pun bawa sekali pemanas air cikgu? Ya, chariot elektrik kan? Chariot elektrik, itulah dia. Ya, chariot elektrik. Tadi di awal tadi kan, Sean dah tengok dah kat dalam chariot elektrik ni ada apa tadi? Ada macam gelong pemanas, elemen pemanas. Ya, betul, ada elemen pemanas kan. Jadi apa yang cikgu tanya tadi sebelum kita buat eksperimen tu? Bagaimana yang elemen pemanas ni dapat panaskan air dan mengapa ia berbentuk gegelung. Gelung, cikgu. Kenapa kan? Jadi setelah kita buat eksperimen ni tadi, jadi kita dapati bahawa apabila dia dalam bentuk gegelung tu panjangnya macam mana? Pendek ke panjang? Dia nampak macam pendek tapi kalau kita sebab dia dalam bentuk gelung kalau kita luruskan gelung tersebut dia macam panjang saya rasa. Panjang lah kan. Jadi apabila panjang tu semakin bertambah, rintangannya semakin bertambah. Ya, semakin bertambah. Okey, jadi tenaga elektrik kalau kita Sean sambungkan dengan electricity kan. Jadi tenaga elektrik tu akan ditukarkan menjadi tenaga haba. Jadi rintangan tu semakin tinggi. Okey, jadi dia panas tu sebab rintangan tu lah, rintangannya semakin tinggi. Maknanya yang ni juga adalah konsep tenaga di mana tenaga tu ditukarkan. Tidak boleh dihasilkan dan juga tidak boleh dimusnahkan. Oleh itu ditukarkan daripada tenaga elektrik kepada tenaga haba melalui rintangan ni. Prinsip keabadian tenaga. Ya, betul. Okey. Jadi Sean tanya tadi apa yang selain daripada tu? Ya, betul. Selain daripada yang chariot elektrik ini. Mungkin Sean tadi pagi tadi mungkin breakfast apa? Bakar roti? Saya bakar roti ada. Macam mana cikgu tahu? Ada. Sebab cikgu pun sama. Bakar roti kat rumah. Ya. Yang tu juga menggunakan konsep yang sama. Ya, ada elemen pemanas. Tapi kalau kita guna pembakar roti, toaster tu dia kat mana elemen pemanas dia dekat kanan kiri tu. Yang nampak macam dawai yang akan tukar warna merah tu. Ya, betul. Jadi tenaga elektrik tu kan menjadi tenaga haba tu yang warna merah tu. Haba tu. Ya. Itulah elemen panas. Baru perasan. Tu kanan kiri. Sebab itulah dia tegak macam tu kan. So elemen pemanas tu berada di kanan dan kiri. Kiri roti tersebut lah. Pembakar, roti tu lah Cikgu sebenarnya saya tak perasan dawai, cikgu saya perasan roti je sebab saya lapar. Tapi perasannya warna merah tu kan? Yelah. Yang tenaga elektrik lah ditukarkan menjadi tenaga haba. Okey. Kemudian selain daripada tu mungkin electric oven. Oven elektrik. Oven elektrik kan? Jadi kita panaskan kan, nak bakar. Ya, betul. Ataupun nak buat kek pun sama ya. Sebab saya nampak dalam tu ada macam rod ataupun betul. Macam benda silinder yang berwarna merah. Merah bila panas lah kan? Kalau ke sentiasa merah je? Tak adalah. Dia memang akan bertukar warna merah apabila dia panas. Apabila kita on electricity kan? So dia akan tak lama tu nanti dia semakin lama semakin terang kan warna merahnya. Jadi menggunakan konsep yang sama juga. Baik. Dan juga untuk macam bila kita nak mandi tu masih sama itu? Ya, sama. Tapi kalau electric oven tadi, dekat mana elemen pemanas tu duduk mana? Dalam dia tu. Ya, dalam. Tapi di mana? Di kanan kiri ke atas bawah ke? Dia macam hampir semua tempat saya rasa dekat atas bawah ada. Atas bawah. Kiri kanan tak ada atas bawah. Atas bawah ya. Ya. Kan? Atas bawah. Sebab tu kalau bakar tu kadang-kadang kan kalau ada resipi tu dia cakap bakar guna api atas atau api bawah. Betul. Ataupun kedua-duanya kan. Atau kedua-dua. Okey. Jadi macam itulah konsepnya. Alright. Itulah tadi yang heater mandi shower tu. Yang tu pun adalah konsep yang sama lagi di mana dalam dalam tu benda tu dalam pemanas air. Itulah pemanas air kan cikgu. Di mana ia juga masih menggunakan konsep yang sama. Rintanganlah. Seperti yang cikgu sebutkan tadi sebab dalam fizik ataupun dalam dunia sains ni semuanya adalah ada hubung kaitnya cikgu. Sebab macam cikgu sebutkan tadi keabadian tenaga Prinsip keabadian tenaga yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba dan disebabkan oleh rintangan yang terdapat pada bahan tersebut. Ya, betul. Tapi yang ni hanya untuk benda-benda konduktor elektrik lah. Ya, konduktor elektrik. Sebab konduktor itu bermaksud bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Maksudnya rintangannya boleh jadi rendah lah biasanya sebab
Kalau current tu tinggi, maksudnya rintangannya adalah rendah. Itu kalau konduktor. Ya. Kita ada lagi Penebat. ya. Kalau penebat boleh mengalirkan arus yang tinggi atau rendah? Saya rasa tak boleh tak boleh kan. Jadi tadi kan kita buat eksperimen yang guli tu. Ya. Jadi kalau penebat, jadi guli tu maksudnya plastisine tu ada lagi banyak ke lagi sedikit? Saya rasa lagi banyak sebab dia memang tak boleh langsung alihkan sakit ataupun sangat-sangat sedikit bergantung pada bahan tersebut kan Ibu? Charge-nya tidak bebas bergerak untuk penebat. Ya. Sebab tu dia tidak boleh mengalirkan arus. Okey. Sebab kita tahu arus tu bermaksud kadar pengaliran charge. Kadar pengaliran charge. Jadi kalau charge tu boleh mengalir dengan baik, okey. Maksudnya ialah konduktor yang baguslah. Okey. Dan kita ada tadi Sean sebut penebat, konduktor. Satu lagi? Ada lagi satu Ibu. Semikonduktor. Ya, betul. Oh, adalah. Okey. Dia antara konduktor dan penebat. Namanya adalah semikonduktor. Wow, memang hari ini kita belajar banyak ya Ibu. Dan terima kasih lagi sekali Cikgu Zila atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada eksperimen dan serta kita dah dapat hubung kait antara panjang dawai dengan rintangan dalam dawai tersebut. Dan kepada mereka yang menonton di rumah juga, harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa, kita ada ataupun kita berada dalam bulan 8 iaitu bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan kita. Sempena Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2021. Jadi jangan lupa untuk sentiasa kibarkanlah jalur gemilang anda. Dekat mana ni? Saya simpan kat sini Ibu. Sentiasa dekat di hati, tapi hati sebelah kanan. Tak apa. Asalkan anda ada jalur gemilang anda, kibarkanlah jalur gemilang, cintailah negara Malaysia. Dan jangan lupa ya, sehingga sepanjang bulan ni iaitu bulan kebangsaan kita, kibarkanlah jalur gemilang. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Mahir Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM